بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله تعالى, berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin ila yaumidina ila anqal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala manfaatkan kita dengan beliau dan ilmu seluruh orang-orang salih sehingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita berada pada muka surat 34 daripada kitab Aqidatul Islam. Muka surat 34. Wa nu'minu bi kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrih. Kita beriman dengan setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap rasul yang diutuskan olehnya, dan juga malaikat-malaikatnya. Kita juga beriman dengan ketentuannya, yang baik atau yang buruk. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh arsalahu ilal jinni wal ins wal arabi wal ajam wa bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Kita juga bersaksi bahawa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Dia mengutuskannya kepada jin dan manusia, Arab dan bukan Arab, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan agama ini dan meninggikannya atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Wa annahu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Dan sesungguhnya dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah, menasihati umat dan menyingkapi, iaitu menghilangkan kesedihan, dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pengajian yang lalu kita telah bahaskan sedikit sebanyak tentang al-malaikah. Apakah yang perlu untuk kita imani berkenaan dengan para malaikat. Kemudian sedikit sebanyak tentang malaikah. Disebutkan di sini bahawa mereka adalah makhluk yang diciptakan. Tubuh badan mereka ini diperbuat daripada cahaya. La ilaha illallah. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak bernikah dan sebagainya, seperti manusia. Mereka bukanlah lelaki daripada jenis lelaki ataupun perempuan, dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu, seperti mereka boleh berubah bentuk ataupun mereka boleh mengambil, menyerupai daripada manusia-manusia, dan mereka adalah makhluk yang mempunyai sayap. Mereka merupakan makhluk-makhluk yang mempunyai sayap, dan bilangan mereka adalah sangat banyak. Bahkan tidak siapa yang mengetahui bilangan malaikat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini antara perkara yang wajib kita imani tentang para malaikah ataupun yang perlu kita kenal daripada malaikah adalah 10
malaikah. Yang pertama Jibril. Dan perkataan Jibril ini merupakan bahasa Ahlul Hijaz. Dalam bahasa lain ataupun dalam bahasa Arab ataupun lahjah lain disebutkan Jibrail. Jadi boleh disebutkan Jibril dan juga boleh disebutkan Jibrail. Dan ianya membawa maksud hamba Allah. Naam. Wa huwa ra'sul malaikah wa aminul wahyi. Merupakan ketua bagi seluruh malaikah dan penjaga wahyu. Diamanahkan untuk menjaga wahyu ataupun menyampaikan wahyu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk menjadi nabi atau rasul. Wa yusamma birruh, dan terkadang disebutkan di dalam Al-Quran mengenai Jibril adalah dengan perkataan ar-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Nah, para malaikat turun dan juga ar-ruh, iaitu Jibril pada malam tersebut. Walahu sittumi'atu janahin alaihi salam. Dan Jibril alaihi salam, antara yang disebutkan tentang beliau adalah beliau mempunyai 600 sayap. Satu sayap sahaja apabila dikembangkan, maka ianya akan meliputi timur dan barat. La ilaha illallah. Maka Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk asalnya. Dalam riwayat mengatakan bahawa 2 kali. Satu di permulaan wahyu, yang kedua adalah apabila Jibril AS escort Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj. Yang kedua Mikail, malaikat yang kedua Mikail. Begitu juga Mikal, yang ini dalam lugah Hijaz. Begitu juga dalam lugah lain ataupun dalam lahjah lain Mikail. Jadi boleh disebut Mikal ataupun Mikail, yang bermaksud Ubaidullah. Abdullah dan Ubaidullah ni, kalau dalam bahasa Arab lebih kurang sama, hamba Allah, tapi satu hamba Allah, Ubaidullah ni hamba Allah yang kecil ataupun dia merasakan diri ni kecil. Wa huwal muwakkal bil arzaq wal amtar. Dan tugasnya adalah untuk memberikan rezeki dan menurunkan hujan. Ini diberikan tugas untuk memberikan rezeki dan juga menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Mikal di dalam Al-Quran, man kana aduwwan lillahi wa malaikatih, barang siapa yang bermusuh dengan Allah dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa Jibril wa Mikal, dan secara khusus Jibril dan Mikal, fa innallaha aduwwul lil kafirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka, dan Allah juga bermusuh dengan orang-orang yang kafir. Takkan ada siapa menang apabila mereka bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berkata seorang ulama, Imam Al-Mawardi, inna Jibril wa Mikail isman. Sesungguhnya Jibril dan Mikail merupakan 2 nama, satu Abdullah dan lagi satu Ubaidullah, seperti yang kita sebutkan. Li'anna-il huwa Allah Ta'ala, kerana perkataan ataupun Jibrail di belakang ataupun Mikail di belakang itu, itu membawa maksud Allah dalam bahasa Hebrew. Naam. Sebab tu kalau kita tengok perkataan Israel, Isra' membawa maksud hamba yang terpilih, dan il itu adalah Allah. Maka Israel merupakan hamba Allah yang terpilih, yang dipilih. Naam. Jibra huwa abdun wa Mika huwa Ubaid. Fa inna Jibril Abdullah wa Mikal Ubaidullah. Hadza qaulu Ibn Abbas, dan ini merupakan pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa laysa fil mufassir mukhalif. Maksudnya seluruh ahli tafsir bersependapat tentang apa yang dikatakan dengan Abdullah bin Abbas. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa Israfil pula bermaksud Abdurrahman. Maksudnya Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, semuanya merupakan daripada yang nama-nama Allah ataupun hamba-hamba Allah yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Ubaidullah, Abdurrahman dan sebagainya. Nah, Israfil maknahu Abdurrahman wa huwa al-muwakkal bi nafkh fi sur. Malaikat Israfil yang ketiga, tugasnya apa? Adalah untuk meniup sangka kala. La ilaha illallah. Nah, disebutkan di sini bahawa Jibril diberikan nama Ar-Ruh. Ruh adalah kerana
beliau datang membawa penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana penjelasan tersebut ataupun wahyu tersebut menghidupkan roh-roh orang yang beriman. Disebabkan itu dia digelar sebagai ar-ruh. Naam. Kembali kepada Israfil, peniup sangkakala. Apakah itu sangkakala? Sangkakala itu adalah seperti trompet yang besar, thaqbun bi'adadi kulli ruhin makhluqah wa nafasin manfusah. Dan sangkakala ini, trompet ini mempunyai lubang sebanyak bilangan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ataupun sebanyak bilangan makhluk Allah yang bernafas. Makhluk ciptaan Allah yang bernafas. Subhanallah. Kalau sekarang ni dekat dunia sahaja, manusia, bilangan manusia itu ada kurang lebih 6 bilion, maka daripada bilangan manusia, tapi itu baru sekarang, belum lagi daripada zaman Nabi Adam AS. Jadi tak boleh nak bayangkan daripada zaman Nabi Adam AS sehingga bayi yang terakhir yang akan dilahirkan ataupun akan yang dilahirkan sebelum hari kiamat itu berapa bilangannya, Allahu a'lam. Itu baru manusia. Kemudian yang lebih ramai daripada manusia adalah haiwan darat. Kemudian lebih ramai daripada haiwan darat adalah haiwan lautan. Yang lebih ramai daripada lautan kemudian jin, dan kemudian malaikah, yang mana kita sebutkan tadi, malaikat tak ada satu pun yang mengetahui bilangan malaikat kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui daripada bilangan tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sangkakala itu, trompet itu mempunyai lubang sebanyak bilangan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernafas. Kita tak boleh nak bayangkan betapa besarnya trompet tersebut. Dan kata Nabi SAW, sewaktu aku diutuskan menjadi Nabi, Israfil telah sedia memegang sangkakala tersebut dan matanya melihat kepada arasy Allah Subhanahu wa taala menunggu perintah untuk meniup sangkakala. Maksudnya bila-bila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia akan Israfil akan terus meniup sangkakala tersebut. Naam. Wa tajma'ul arwah kulluha fi as-sur. Jadi apabila Israfil meniup sangkakala yang pertama, meniup sangkakala tersebut buat kali yang pertama, maka seakan-akan disedut seluruh roh tersebut dan akan duduk roh tersebut di dalam sangkakala tersebut. Setiap roh itu akan mempunyai tempat masing-masing di dalam sangkakala. Thumma ya'murullah Israfil fayunfakh fihi fatadkhul kullu ruh fi jasadiha. Kemudian apabila tiba waktunya untuk ditiup sangkakala buat kali yang kedua, maka seluruh roh itu apabila ditiup akan terus kembali ke tempat masing-masing. Fa idza nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Yakni punya cepat. Fa idza nufikha fis sur fa idahum. Yakni perkataan fa idahum, yakni apabila ditiup dia sangkakala, terus roh itu masuk ke dalam jasad masing-masing dan terus berdiri menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalau sekarang ni kita hanya tahu tentang kelajuan kereta, kita tahu tentang kelajuan bunyi berapa ratus kilometer sesaat, kemudian kelajuan cahaya berapa ratus ribu kilometer sesaat. Akan tetapi kelajuan sur'ah Rabbani, kelajuan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih cepat daripada apa-apa yang kita boleh bayangkan. Yakni apabila Nabi SAW Isra' dan Mi'raj, beliau naik daripada satu arasy ke satu arasy, satu langit ke satu langit, dan kemudian sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam waktu yang sangat singkat, sebahagian malam. Dan dalam waktu yang sangat singkat itu, baginda sallallahu alaihi wasallam dapat melakukan banyak perkara. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang singkat, akan tetapi Allah berkuasa untuk memanjangkan waktu yang singkat itu, dan Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk memendekkan waktu yang panjang. Dan itu yang akan terjadi di akhir zaman, yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa apabila tiba di akhir zaman nanti, 1 tahun akan dirasai seperti 1 bulan. 1 bulan akan dirasai seperti 1 minggu. 1 minggu akan dirasai sebagai 1 hari. Dan 1 hari itu adalah seperti, yakni ranting kayu yang dicampakkan ke dalam api. Yang ini dia sekejap je campak je terus terbakar. Yang ini sangat singkat waktu berlalu. La ilaha illallah. Akan tetapi kalau kita nakkan keberkatan dalam waktu itu, maka
ianya berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita menggunakan waktu kita dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berzikir, dengan menghadiri majlis zikir, dengan membaca daripada Al-Quran dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan keberkatan dalam waktu tersebut, yang mana walaupun ianya sikit, akan tetapi banyak daripada kebaikan yang kita akan, manfaat yang kita akan dapat daripada waktu tersebut. Naam, jadi yakni kehebatan ataupun kepantasan terbangnya ruh itu daripada sangkakala ke jasad masing-masing. Thumma ya'murullah Israfil fayunfakh fihi fatadkhul kullu ruh fi jasadiha. Kemudian Israel, maknahu Abdul Jabbar. Makna dia Abdul Jabbar, hamba Allah yang Al-Jabbar. Wa huwa al-muwakkal biqabdil arwah, yang mana tugasnya adalah untuk mencabut nyawa, mencabut ruh. Qala Allah Ta'ala, qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, bahawa malaikat maut itu akan mencabut nyawa mereka ataupun nyawa kamu yang diwakilkan. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kamu akan dikembalikan. Wa hadha wa qad warada tasmiyatu malakul maut bi Israel fi ba'd al-athar wa ma'nahu Abdul Jabbar. Malaikat Israel ini disebutkan di dalam sebahagian hadis. Qala Ibn Katsir wa qad summiya fi ba'd al-athar bi Israel wa huwa al-mashhur. Qalahu Qatadah wa ghairu wahid. Qala Mujahid, huwiyat lahu al-ardu faju'ilat mithla at-tist yatanawalu minha haythu yasha. Kemudian disebutkan, Imam Mujahid, seorang mufassir, mengatakan bahawa bumi ini dikecilkan, dikumpulkan ataupun dikecilkan sehingga ianya menjadi seperti satu bekas di hadapan malaikat Israel, dan maka dia akan nampak setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, setiap manusia itu. Jadi dia kalau nak tarik nyawa tu seperti macam dia kutip je. Seluruh dunia ini hanya seperti satu bekas di hadapan malaikat Israel. Naam. Waqala al-Bayjuri, berkata Imam Bayjuri, Israel ini merupakan malaikat yang besar, hailul manzar, yakni wajahnya sangat menakutkan. Ra'suhu fis sama'il ulya, kepalanya di langit dan kakinya di dalam bumi yang paling dalam. Wa wajhu muqabilul lauhil mahfuz, mukanya menghadap kepada lauhil mahfuz. Wal khalq baina ainaihi, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapan matanya, di hadapan mukanya. Walahu a'wan bi'adadi man yamut, dan dikatakan bahawa malaikat Israel ini mempunyai pembantu-pembantu mengikut bilangan orang yang akan meninggal dunia. Maksudnya setiap orang itu ada malaikat yang akan mencabut nyawanya bagi pihak Israel. La ilaha illallah, yarfuqu bil mu'min wa ya'tihi fi suratin hasanah duna ghairih. Dia akan berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman untuk mencabut nyawa mereka, akan tetapi untuk orang lain, untuk orang-orang yang tidak disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala wal iyad billah, ataupun untuk orang-orang kafir, maka dia akan berkeras, akan kasar dalam mencabut nyawa mereka. Wa madhhabu ahli al-haq annahu yaqbid jami' al-arwah al-thaqalain walau arwah syuhada wa arwah malaikah wa arwahul bahaim wa tuyur wa ghairihim. Naam, dan mengikut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa malaikat Israel ini akan mencabut nyawa manusia dan jin. Begitu juga dia akan mencabut nyawa orang-orang yang mati syahid, mencabut nyawa seluruh para malaikah, akan mencabut nyawa seluruh binatang-binatang dan juga burung-burung dan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, even walau ba'udah, walaupun nyamuk. Bal hatta nafsuhu ala ahdil qaulain. Setengah pendapat mengatakan hatta nyawa dia sendiri dia akan cabutkan, tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan cabutkan nyawa Israel. Nah, la ilaha illallah. Itu malaikat yang keempat. Kemudian malaikat yang kelima dan yang keenam, iaitu Munkar dan Nakir. Mereka adalah dua malaikat yang ditugaskan untuk menyoal jenazah ataupun si mati di dalam kubur mereka.
wa summiya bidzalika li'annahuma ya'tiyani bimayyit bisuratin munkarah. Diberikan nama munkar dan nakir. Munkar ni yang tidak disukai ataupun yang ditolak. Ya'tiyani al-mayyit bisuratin munkarah kama warada fil hadis, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum, apabila seseorang jenazah itu dikuburkan ataupun apabila salah seorang daripada kamu dikuburkan, ditanam, dua malaikat yang gelap akan mendatangi mereka. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar nakir, yang mana nama mereka disebutkan dalam hadis ini adalah munkar dan nakir. Sebahagian fuqaha menyebutkan bahawa perkataan munkar dan nakir ini digunakan untuk mereka-mereka yang berdosa. Adapun orang-orang yang salih, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nama mereka berubah ataupun malaikat yang mendatangi mereka itu bukan munkar dan nakir, akan tetapi bashir dan mubashir, yang memberi berita gembira. Naam. Kemudian ketujuh dan ke-8 raqib dan atid. Mereka ini adalah malaikat yang menulis kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun min qaulin. Dalam bahasa Arab ni ditulis min. Kalau disebutkan ma yalfadhu qaulan pun dah sudah cukup dah. Nak katakan tak ada satu perkataan pun yang disebutkan. Akan tetapi Allah nak takkidkan, nak emphasizekan min qaulin. Tidak ada satu perkataan pun yang ditulis, yang diucapkan oleh manusia, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya terdapat raqib dan atid. Wa kullum minhuma yusamma raqib wa atid. Raqib dengan atid ni dua-dua dinamakan raqib atid, bukan satu raqib, bukan satu atid. La kama qad yutawahham min anna ahadihima raqib wal akhar atid. Raqib ini membawa maksud hafiz, yang memelihara, wa atid hadir, yang hadir. Wa huma la yataghayyaran ma dama hayyan. Dan dan malaikat ini tidak akan berubah, akan sentiasa mendampingi orang tersebut selagi mana dia hidup. Fa idza mata, apabila dia meninggal dunia, malaikat raqib atid ni akan bangun daripada kubur dan duduk bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan pahala mereka bertasbih, bertahlil, bertakbir ini akan ditulis kepada tuan tersebut, orang tersebut tadi, sehinggalah hari kiamat, kalau dia orang yang beriman. Wa yal'ananahu ila yaumil qiyamah in kana kafiran. Akan tetapi buat orang kafir, raqib ini akan raqib atid ni akan melaknati mereka sehingga hari kiamat. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Dan dosa tu akan diletakkan pada orang tersebut. Dah kena laknat, dah cukup teruk dah. Qala Ibn Abbas, yaktub kullama takallam min khairin aw syarr. Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa raqib atid ni akan menulis setiap perkara, yang baik ataupun yang buruk. Hatta la yaktub qawluhu akaltu, syaribtu, dhahabtu, ji'tu, ra'aitu. Sehingga perkataan-perkataan kita yang biasa, iaitu aku melihat, aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, semua itu akan ditulis. La ilaha illallah. Hatta benda-benda yang tak penting pun ditulis, apatah lagi benda-benda yang penting. Hatta idza kana yaumul khamis arada qawluhu wa amaluhu. Jadi apabila tiba hari Khamis, setiap perkataan dan perbuatannya akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aqarra ma kana min khairin aw syarrin wa ulqiya sa'iruh. Adapun yang baik dan yang buruk akan tertulis, akan tersimpan pada buku itu, tercatat. Yang selain daripada yang baik ataupun yang buruk akan dibuang, dilemparkan. La ilaha illallah. Akan tetapi kita telah membazir masa raqib dengan atid itu untuk menulis perkara-perkara yang tak penting. Jadi kalau sepatutnya kita ni, kalau kita ada sifat muhasabah dan muraqabah, maka kita cuba untuk kurangkan, untuk bercakap perkara-perkara yang tidak penting, yang tidak mendatangkan manfaat, apatah lagi yang mendatangkan keburukan kepada diri kita di hari kiamat nanti. Waliyadzubillah. Walladhi 'ala al-yamin amirun 'ala alladhi 'ala asy-shimal. Malaikat yang berada di kanan merupakan amir, ketua bagi yang kiri. Apabila kita melakukan ataupun apabila kamu melakukan satu kebaikan, akan dituliskan 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka akan dituliskan 10 hasanah. Wa idza amilta sayyi'atan,
apabila kamu melakukan keburukan, qala alladhi 'ala asy-shimal lilladhi 'ala al-yamin, maka apabila dilakukan keburukan, yang malaikat belah kiri akan mengatakan, bertanya kepada yang sebelah kanan, adakah aku perlu tulis? Maka yang kanan akan mengatakan, la, la'allahu yastaghfirullah ta'ala aw yatub ilaih. Dia kata tunggu dulu, mungkin saja dia akan bertaubat dan beristighfar. Fa idza qala thalathan, akan tetapi kalau dia mengatakan satu perkataan yang sama itu sebanyak 3 kali, maka akan ditulis. Uktub, maka dia kata, malaikat yang kanan tu akan kata tulis dia punya dosa. Arahanallahu ta'ala minhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merehatkan kita daripada orang tersebut. Ini merupakan satu doa buruk yang malaikat ini doa kepada orang yang melakukan keburukan. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Sebab apa? Malaikat tak suka dengan keburukan, maka bila orang ni banyak melakukan keburukan, malaikat kata semoga Allah merehatkan kita daripada dia. Maksudnya jauhkan kita daripada orang tersebut, menjauhkan diri hanya apabila orang ni meninggal dunia. Fabi'sal qarinhu, ini seorang kawan yang buruk, kata malaikat. Ma aqalla muraqabatahu lillahi azza wa jal, sungguh sedikit muraqabahnya, sungguh sikit kehadiran hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia sanggup melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqalla istihya'uhu minna, dan sangat sedikit malunya, sifat malunya terhadap kita, yakni malaikat-malaikat yang menulis keburukan dan kebaikan. Wa hadha du'a alaihi bil maut liyatahawwala an musyahadatil ma'siyah, dan ini merupakan doa daripada malaikat untuk kematian orang tersebut, supaya mereka tidak perlu lagi untuk melihat atau mendengar perkara-perkara yang buruk yang diucapkan ataupun yang dilakukan oleh orang tersebut. La ilaha illallah. Kemudian malaikat yang seterusnya, yang ke-9, Malik, khazinun nar, malaikat penjaga neraka. Khalaqahullah li ghadabihi idza zajara an-nar zajaratan akala ba'daha ba'dha. Dia menjaga api neraka, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka itu sebagai simbol kemurkaannya. Idza zajara an-nar, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menengking kepada api neraka, ataupun apabila zajaratan akala ba'daha ba'd, apabila neraka itu ditengking, maka dia akan makan diri dia sendiri. Neraka itu akan makan diri dia sendiri. Qala ta'ala wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, orang-orang yang berada di dalam api neraka ini akan memanggil kepada penjaga neraka, iaitu Malik. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, bilakah kami akan diputuskan ataupun diberikan hukuman, ataupun diberikan yakni apa yang akan dilakukan ke atas kami, apakah hukuman yang akan dikenakan ke atas kami. Liyaqdi alaina rabbuk, yakni mereka inginkan dengan keputusan tersebut adalah agar supaya mereka mati, tidak diseksa di dalam api neraka. Qala innakum makithun. Kemudian Malik menjawab, dalam tafsir disebutkan bahawa Malik ini menjawab persoalan orang-orang yang berada di dalam api neraka ini selepas 1000 tahun. La ilaha illallah. La ilaha illallah, punya dia tak kuasa nak layan orang-orang dalam api neraka ini. Qal, yakni selepas 1000 tahun orang bertanya, baru dijawab, innakum makithun, kamu akan berada di dalam neraka ini selama-lamanya. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malaikat yang terakhir yang perlu kita tahu, yang ke-10 adalah Ridwan, penjaga syurga. Disebutkan dalam hadis tentang fadilat bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima segala amalan kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita agar supaya kita dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dan yang seterusnya dalam keadaan sihat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Maka disebutkan, summa yaqulna al-hurul 'ain ya Ridwan al-jannah ma hadhihi lailah. Jadi apabila datang bulan Ramadan, hurul 'ain, bidadari-bidadari akan bertanya kepada Ridwan, malam apakah ini? Fayujibuhunna bitalbiyah, maka Ridwan akan menjawab dengan talbiyah, labbaikunna. Nah, dia akan jawab labbaikunna.
Thumma yaqul, kemudian dia akan mengatakan, hadi awwalul lailah min syahr Ramadan. Ini merupakan malam pertama bulan Ramadan. Dibuka seluas-luasnya pintu syurga bagi orang-orang yang berpuasa daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan khususiyah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa. Mungkin zaman dulu ada orang berpuasa akan tetapi tidak dibukakan pintu syurga buat mereka, akan tetapi ini khususiyah, kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Allahu azza wa jalla ya Ridwan iftah abwabal jinan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ridwan untuk membuka pintu syurga. Naam, itu sedikit sebanyak tentang wa bi malaikatillah, beriman ke atas setiap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil qadari khairihi wa syarrih, dan kita juga beriman dengan ketentuannya yang baik atau yang buruk. Daripada segi bahasa, al-qada itu al-hukm was-san' wat-taqdir, iaitu hukum ataupun ciptaan ataupun ketentuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahawa janganlah kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun telah menetapkan hukum. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan qada, wa qala Subhanahu wa taala faqadahunna sab'a samawatin. Allah Subhanahu wa taala telah mencipta langit itu 7 petala ataupun 7 tingkat. Ai sana'ahunna. Yang ini Allah Subhanahu wa taala, perkataan qada itu membawa maksud cipta. Wa qaddarahunna, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 petala langit dan telah menentukan ketentuan dan telah menyempurnakan penciptaan dan telah teliti dengan ciptaan tersebut. Wal qadar ma'nahu fil lughah, dan qadar pula maksudnya daripada segi bahasa, tabayyana kamiyatu syai' bi miqdarin makhsus wa nizam mahdud. Yani Allah Subhanahu wa taala menciptakan qadar, yani Allah menetapkan sesuatu perkara itu dengan kadar ketentuan yang tertentu. Qadar. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu itu kami ciptakan dengan ketentuan yang tertentu. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dan telah menetapkan ketentuan dengan ketentuan yang sempurna ataupun teliti bagi setiap sesuatu. Adapun maknanya daripada segi syarak, al-qada, qada itu bermakna kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali yang terkait dengan perkara-perkara. Alama hiya alaihi fima la yazal fil mustaqbal. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, telah menginginkan sesuatu perkara, telah menginginkan sesuatu perkara itu daripada azal, maka ianya akan berlaku. Ka iradatihi al-azal an yakhluqa hadzal insan ala wajhil ard. Seperti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali untuk menciptakan manusia di atas muka bumi ini. Maka itu merupakan qada, ketentuan Allah. Adapun qadar, Allah menjadikan sesuatu perkara itu atas ketentuan yang khusus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang azal. Ka ijadillah hadzal insan fi'lan ala wajhil ard tibqa ma sabaqa fi qada'i. Seperti Allah menjadikan manusia di atas muka bumi ini sesuai dengan kehendaknya yang azali. Maka qada itu kembali kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada itu kembali kepada kehendak dan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan qadar itu kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu qudrah wal fi'l, dan perbuatan Allah. Hadza ma dhahaba ilaihi al-asy'ariyah, dan ini merupakan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada Asy'ariyah. Naam. Kemudian disebutkan bahawa dan kami juga bersaksi bahawa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Dia mengutuskannya kepada jin dan manusia
Arab dan bukan Arab, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkan agama ini dan meninggikannya atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ya, ini wa nashhad, kami bersaksi, ya, ini kami mengetahui dan kami meyakini dengan kesungguhan keyakinan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup bagi segala nabi dan rasul, yang mana merupakan hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Ilal jinni wal ins, diutuskan buat jin dan manusia. Jin ini merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dipertanggungjawabkan taklif untuk mengikuti daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summu bidzalika listitarihim wa ikhtifaihim 'anil absar fala yuraun. Naam, kenapa dipanggil jin? Kerana mereka tidak dapat dilihat dan mereka ini tersembunyi daripada penglihatan manusia. Fala yaraun, maka mereka ini tidak dapat dilihat. Al-ins, manusia. Al-bashar, wa mufraduhu insi. Ins, dia punya plural. Ins, plural. Insi, dia punya singular. Wa summi bidzalik li'annahu ahida ilaihi fanasi. Kenapa dipanggil insi? Kerana pada suatu ketika dia telah ikrar janji kepada Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum qalu bala, bukankah aku ini Tuhan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka keseluruh daripada mereka-mereka yang akan dihidupkan, dikeluarkan, diciptakan sebagai manusia di dalam sulbi Nabi Adam, semuanya telah mengatakan qalu bala, mereka mengiyakan akan janji ataupun ikrar bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Akan tetapi manusia apabila berada di atas muka bumi ini lupa akan ikrar tersebut. Dihantar untuk Arab dan orang bukan Arab. Ini orang Arab, jil minan nas min ahlil amsar. Perkataan Arab ini digunakan untuk orang-orang yang duduk di kawasan bandar. Adapun untuk orang Arab yang duduk di kawasan Badui, di dalam perkampungan akan disebutkan kepada mereka ini perkataan A'rabi. Sebab tu kita tengok Arab Badui, A'rab. Tapi orang Arab biasa is untuk mereka-mereka yang duduk di kawasan bandar. Al-Ajam, yang bukan Arab, ataupun Ajam ini yang selain daripada Arab. Wahum alladhi la yafsahun wa la yubayyinuna kalamahum. Wal ma'na annahu yajib alaina an nu'min wa na'taqid bi anna sayyidina Muhammad la kafatal khalq. Maksudnya kita wajib untuk beriman dan meyakini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang Arab, yang bukan Arab di zaman Rasulullah, yang bukan zaman Rasulullah, yakni siapa sahaja yang datang selepas Rasulullah itu, mereka diutuskan, iaitu nabi mereka itu, mereka diwajibkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi." Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk sekalian manusia. Wa qauluhu ta'ala, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira." Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, iaitu Nabi Muhammad, liyakuna lil'alamin, agar supaya dia menjadi nadhir, yakni memberi warning, memberi peringatan ataupun melarang, menjadi seorang yang melarang daripada mereka melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Berkata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, yakni al-alamin, al-alamin ini merangkumi jin dan manusia. Maka kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan untuk jin dan manusia seperti yang kita dah sebutkan tadi, dan menjadi warna bagi mereka. Berkata Imam Syaukani, walam yakun ghairuhu minal anbiya mursalan ila thaqalain. Tak ada seorang nabi pun yang diutuskan untuk kaum jin dan manusia kecuali Rasulullah. Nabi-nabi lain semuanya diutuskan untuk nabi, untuk manusia, akan tetapi Nabi Muhammad diutuskan untuk jin dan juga manusia.
kelebihan kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai nabi dan rasul untuk para malaikah, akan tetapi bukanlah untuk malaikat itu diwajibkan dengan perkara-perkara seperti kita diwajibkan, seperti kita ditaklifkan, akan tetapi sebagai satu kemuliaan bagi mereka menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mereka i'tiraf, yakni Allahumma salli ala Muhammad, i'tiraf yakni mengakui akan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ursiltu ilal khalqi kafah, aku diutuskan kepada manusia ataupun kepada makhluk secara keseluruhan, wa khutima bi an-nabiyyun, dan aku menjadi penutup kepada para nabi. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, wa bu'ithu ila kulli ahmar wa aswad, aku diutuskan untuk setiap yang berkulit merah dan berkulit hitam. Qala al-Hafiz Ibn Hajar, lam yub'ath ila al-jinni min al-insi. Naam. Bil huda, dengan petunjuk, iaitu dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Maka mengikut kadar takwa seseorang itu, mengikut kadar sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam diri seseorang, yang mana dengan sifat takwa itu melarang matanya daripada melakukan yang dilarang, telinga, lidah dan sebagainya. Mengikut kadar takwa itu, maka dia akan diberikan hidayah, dia akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinil haq, agama yang benar, iaitu Islam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah adalah Islam. Liyudhhirahu, agar supaya diagungkan agama tersebut berbanding dengan agama-agama lain, iaitu agama yang diterima dan yang dimuliakan oleh Allah hanyalah agama Islam. Walaupun tidak disukai oleh orang-orang musyrik, wa huwa man i'taqada anna ma'allahi ilahan akhar. Orang musyrik ni adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ini terbahagi kepada dua. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirik yang besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Naam. Disebutkan di sini bahawa ada perbezaan di antara kufur dan syirik. Ada perbezaan di antara kufur dan syirik. Kufur ini merupakan sifat-sifat, seperti mana iman itu mempunyai sifat-sifat yang banyak. Maka setiap kullu khaslah minha tudadu khaslah minal iman. Setiap sifat kekufuran itu ada lawannya daripada sifat keimanan. Akan tetapi syirik itu sifat dia satu je, iaitu mensyirikkan, iaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang kufur ni mungkin dia boleh kufur nikmat, mungkin dia kufur tu dan sebagainya. Akan tetapi syirik ni dah khalas, memang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik yang kecil, seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidina Ya'la bin Shaddad bin Aus daripada ayahnya radhiyallahu anhu, berkata, kunna nu'iddu ala ahdi Rasulillah anna riya asyirkul asghar. Kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap riya itu adalah syirik yang kecil. Iaitu menunjuk-nunjuk dengan amalan kita itu adalah syirik yang kecil. Kerana apa? Kerana kita melakukan amalan tersebut bukan untuk menginginkan keridhaan Allah, bukan inginkan balasan daripada Allah, tapi kita nak balasan daripada yang selain Allah. Maka itu dikira sebagai syirik, waliyadzubillah. Wa summiya ar-riya aidan bisyirkil khafi. Ianya juga diberi nama syirik yang tersembunyi. Tadi kita cakap syirik yang kecil, tapi dia juga diberi nama syirik yang tersembunyi.
yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah wa nahnu natadhakar al-Masih Dajjal. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami sewaktu kami sedang berdiskusi tentang Dajjal. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih Dajjal. Hendakkah kamu sekalian aku khabarkan tentang perkara yang lebih aku takuti daripada Ad-Dajjal? Maka kami mengatakan, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Baginda bersabda, asyirkul khafi, ini syirik yang tersembunyi. An yaquma ar-rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lamma yara min nadhari rajulin. Ini seseorang lelaki, seseorang itu berdiri sembahyang dan kemudian dia elokkan, dia menyempurnakan solat tersebut kerana merasakan bahawa ada seseorang sedang memerhatikannya. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita daripada syirik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada kamu daripada mensyirikkan, menyekutukan kamu dengan sesuatu perkara yang kami mengetahuinya. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuh, dan kami beristighfar atas perkara-perkara yang kami tidak ketahui daripadanya. La ilaha illallah. Disebutkan ayat Al-Quran di sini, wallazi arsala rasulahu bil huda. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar supaya agama ini menjadi yang tinggi, yang mulia di kalangan agama-agama lain, walaupun tidak disukai oleh orang musyrik. Ini Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya, dengan hikmahnya telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang wadih, yang jelas, dan dengan agama yang bercahaya. Agar supaya dapat dibezakan antara agama Islam itu dengan agama-agama lain yang menyimpang daripada agama Islam. Min Yahudi wa Nasrani, daripada agama Yahudi dan agama Majusi, agama Nasrani dan lainnya. Walaupun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, seorang ulama, Abu Sa'ud, walaqad anjazallahu wa'dahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan janjinya dengan mengagungkan agama Islam ini, bihaitsu la yabqa din min adyan illa wa huwa maghlub maqhur bidinil Islam, yang mana tidak ada satu agama pun dapat mengalahkan agama Islam. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melipatkan bumi ini buatku. Allah Subhanahu wa taala telah melipatkan bumi ini untuk aku. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku dapat melihat daripada timur hingga ke barat. Wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuyali minha, dan sesungguhnya kerajaan umat aku akan sampai sebanyak mana bumi ini dilipatkan di hadapan aku. Maksudnya seperti mana timur dan barat itu telah dikecilkan dan dilipatkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka begitu juga agama Islam itu akan sampai ke timur dan ke barat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini, qad balagha annahu balagha risalah, dan sesungguhnya dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah dan menasihati umat dan menyingkapi, menghilangkan kesedihan, ghummah, dan juga berjihad di jalannya dengan sebenar-benar jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada' mengatakan kepada sahabat-sahabat, ala hal balagh, adakah aku telah menyampaikan? Kemudian diulangi lagi, ala hal balagh, adakah aku telah menyampaikan? Ala hal balagh, adakah aku telah menyampaikan? Ini ditanyakan kepada sahabat bukanlah untuk menjawab, akan tetapi untuk mengambil perhatian sahabat-sahabat Nabi SAW bahawa baginda telah menyampaikannya, telah sempurna dalam menyampaikan segala yang diperintahkan, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa risalah, dan risalah itu apa? Adalah risalah ini adalah perkataan seseorang untuk disampaikan kepada yang lain,
Sawaun akana maktuban am ghair maktub, sama ada ianya tertulis ataupun tidak. Wa risalatul rasul, dan risalah para rasul adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Menyampaikan amanah. Nah, menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan. Al-wadi'ah. Wadi'ah ni simpanan. Amanah itu seakan-akan simpanan. Wal muradu biha at-ta'alim allati amarahu Allah. Yang dimaksudkan dengan simpanan adalah hukum hakam yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk diajarkan kepada umat, dan juga akhlak-akhlak yang mulia. Faqad a'taha wa awsalaha lil ummah ghaddan tariyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan segalanya. Wa nasahal ummah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihati umat. Apa itu nasihat? Nasihat itu antaktum ala muslim syai'an tara fi izharihi lahu husalan ala al-khair. Nasihat itu adalah untuk tidak disembunyikan daripada seorang Islam sesuatu perkara yang kamu lihat, kalau kamu mengatakannya, menyampaikannya, ianya akan memberikan manfaat kebaikan kepada orang tersebut, dan memberikan manfaat kepada orang tersebut ataupun menyelamatkan orang tersebut daripada keburukan. Naam. La ilaha illallah. An-nasihah, berkata al-Imam Al-Khattabi, an-nasihah kalimatun yu'abbir biha an jumlah wa hiya iradatul khair lil mansuh. Nasihat ini adalah satu perkataan yang mana secara kesimpulannya adalah menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Yani apa-apa yang kita nasihat itu, kalau diinginkan kebaikan, maka itu adalah nasihat dengan syarat-syarat ataupun dengan adab-adabnya. Wal ummah hiyal jamaah wal muradu minha hum man bu'itha ilaihim Rasulullah. Yang dimaksudkan dengan ummah adalah kelompok manusia yang mana mereka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk mereka. Wa kashafal ghummah, dan Nabi telah menyingkapi, yakni menghilangkan kesedihan daripada umat-umat. Apa yang dimaksudkannya? Azalal jahalah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyingkapi, telah menghilangkan daripada kejahilan. Menghilangkan kejahilan daripada umatnya. Yakni mengajar mereka sehingga mereka terselamat daripada perkara-perkara yang menyedihkan mereka. Wa makana alaihi nas min ad-dhalal fahtadau ila sawa'is sabil wa aslul ghummah al-qurbah. Kemudian disebutkan di sini wajahada fillahi haqqa jihadih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar jihad, yang mana perbahasan tentang jihad ini agak panjang. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pada pengajian yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap para malaikat, terhadap kitab-kitab, terhadap hari kiamat, dan terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan keimanan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, sehingga kita dapat berjumpa, sehingga kita akan bergembira apabila berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan gembira apabila berjumpa dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli al-qutri unsa wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.